Okey, baiklah. Untuk buat PCB, so daripada litar yang telah pun kita lukiskan tadi, so kita klik ikon di bahagian atas ni, iaitu ikon bersebelahan dengan schematic capture yang tertulis PCB layout. So klik pada PCB layout. So maka satu pop-up window akan keluar. Okay. So step yang pertama yang kita perlu buat adalah kita perlu lukis dia punya board edge dulu. Okay. Kita perlu lukis dia punya board edge dulu. So jadi kita perlu pilih 2D graphics box mode. Okay. Kemudian kita pilih board edge dan kita buat satu 4 segi. Okay. Right click. Okey, seterusnya kita pergi kepada component mode. Okay, kita pergi pada component mode dan kita bolehlah memulakan kerja untuk design PCB layout. So katakanlah saya letak voltage, katakanlah saya nak letak bridge rectifier ni di hadapan. Color 1000 micro sebelah. Seterusnya C2 dan C3. So sebaik-baiknya garisan yang berwarna hijau ini dia tidak cross, antara satu sama lain. Sebaik-baiknya lah. Okey, baiklah. Seterusnya C4. C4. Dan untuk LED, kalau kita lihat ada pangkah ni, so ini adalah caranya bagaimana kita hendak memasukkan desain LED. So kita just klik pada LED dan kemudian klik pada ruangan kerja dan dia akan mengeluarkan satu error. D1 has not been assigned a PCB footprint. Do you want to choose one now? So pilih yes dan kita pilih LED. Type LED. So kita pilih through hole. Sebab apa kita pilih through hole? Sebab untuk through hole ni kita gunakan satu PCB saja. Ini adalah through hole. Jadi berlubang lah. Jadi ini adalah through hole. Kita pilih LED. Klik OK. So, kita letak LED yang pertama. Okey, LED yang kedua pun dia tanya benda yang sama. So again, type LED. Through hole, LED. Klik OK. So, LED yang kedua. Klik yes. So type LED. Through hole, LED. Klik OK. So seterusnya adalah T block. Terminal block. So terminal block yang pertama. So kalau nampak kat sini. Jadi saya hendak rotatekan dia. Seterusnya T block yang kedua. So saya letakkan di sini. Dan kemudian
Saya rotatekan R1 dan R2. So kalau nampak kat sini ianya bersilang kan? Ni bersilang kan? Tak, so jadi tidak sesuai. So jadi kita pilih tempat lain yang mungkin lebih sesuai. Yang kurang dia punya persilangan dia. Yang sini pun bersilang juga. Dekat mana yang kurang bersilang. So katakanlah kita letak di sini terlebih dahulu. Temporary. Kemudian 7812 diikuti dengan 7805. So kalau nampak 7805 ni bersilang ada bersilang. So jadi kita cuba untuk kurangkan dia punya titik persilangan dia. Seboleh-bolehnya kita cubalah. Mungkin di sini sesuai sedikit. Okey, baiklah. Semua komponen telah pun kita letakkan. Saya nak letak kat bawah sini. Sesuai tak? So ini adalah lita power supply saya. Dan kita boleh kecilkan sedikit kita punya voltage ni. Kerana designer yang bagus adalah designer yang menghasilkan PCB yang kecil. So saya cuba letakkan terminal block di sini. Kita sesuai tak? Okey, mungkin okey, saya letak bridge di sini. Kemudian diikuti dengan terminal block. Kalau nampak sini ada bersilang sedikit so, tak apa, kita cuba proceed terlebih dahulu. So saya letakkan di sini. Okey, saya cuba kecilkan lagi. Dan untuk lita PCB ini saya boleh letakkan nama saya. Bagaimana cara nak letak? So kita pilih yang ni 2D graphic text mode. Dan kemudian kita pilih bottom copper. Dan klik. Maka keluarlah satu pop-up window. So just tulis TS Technologies Zambri. So kalau lihat di sini saya punya nama telah pun ada. So jadi untuk alihkan yang ni kita klik pada selection mode dan kemudian kita alihkan. Dekat mana? Kita letak kat bawah lah. Sesuai sedikit. Okey. Okey, baiklah. Bagaimana bentuk? Macam mana kita nak tahu bentuk kita punya lita ni? So nanti kita akan gunakan function 3D mode. Iaitu pergi dekat sebelah PCB layout ada satu ikon 3D visual. So inilah bentuk kita punya lita power supply. Yang ni belum lagi kita sambungkan. So jadi kita tekan di sini. Ni saya
Saya hendak rotatekan clockwise. Yang ini pun sama, clockwise. Dan kemudian seterusnya kita ada dua cara untuk buatnya ni. Satu auto router dan satu lagi by manual. So saya akan memberikan cara menggunakan automatic. Tetapi sebelum kita sambungkan sambungan data ni, so kita perlu pergi pada design role manager terlebih dahulu. So net classes. So by default, so inilah yang akan dilakukan oleh software Proteus. Tetapi untuk memudahkan kita, terutama especially yang baru first time menggunakan software ini, so saya cadangkan kamu pergi kepada power, net class pergi pada power, dan top copper ni tukarkan kepada bottom copper. Sebab apa kedua-dua ni kita tukarkan kepada bottom copper? Sebab untuk yang ini kita cuma gunakan single layer PCB saja. So jadi track style yang ini kita boleh tukar. Katakanlah kita tukar kepada T30. So ini adalah dia punya routing punya size. Routing punya size. So elakkan daripada letak pada default, sebab sekiranya kalau menggunakan etching biasa, kebiasaannya line tersebut akan putus. Okey, seterusnya pergi pada signal. Dan ini tukarkan pada bottom copper juga. Manakala trace style kita tukarkan kepada T30. Untuk power kita tukarkan kepada T50. Kita nak bezakan. So, jadi untuk power T50, untuk signal T30. Sebenarnya size apa pun boleh. Tetapi kalau misalnya kata kamu menggunakan etching yang menggunakan acid, so jadi ini adalah pilihan yang sesuai lah. Pilihan yang sesuai. So kalau by default, so jadi berkemungkinan besar track yang telah pun didesain ianya akan putus semasa proses etching nanti. Okey, selepas itu kita klik pada OK dan kita tekan pada auto router dan begin routing. Klik pada begin routing. So nampak kayaknya ada banyak ada banyak yang cross. So kita bawa ni ke atas. So kalau lihat di sini sudah pun hilang. Sudah pun hilang. Percubaan kali pertama telah pun hilang. Rupa-rupanya yang tadi tu disebabkan oleh nama saya ni. So jadi dia ada error. So, jadi ini adalah size kita punya PCB. Saya bawa turun sedikit. So macam mana bentuk 3D? So ini dia. So kalau kamu lihat di sini, tracknya sudah pun terhasil. Tracknya sudah pun terhasil. Okey, untuk voltage regulator ni, kebiasaannya kita akan kalau misalnya kata panas, so jadi kita boleh letak heatsink di bahagian sini. Sekiranya diperlukan. Sekiranya tak perlu, so tak perlu letak lah. Okey, saya boleh alihkan sedikit. Saya delete terlebih dahulu. Saya delete. Kemudian saya alihkan sedikit. Dan again, begin routing. Okey, ini adalah cara untuk menghasilkan PCB layout.
Okey, bagaimana pula cara kita akan menghasilkan Gerber data untuk kita hantar kepada kilang ataupun kita hantar kepada technician untuk buat PCB menggunakan mesin LPKF. So kita akan jumpa pada episod yang seterusnya. Okey, untuk menghasilkan Gerber data, so selepas kita melukis menggunakan schematic capture dan kita menghasilkan PCB layout dan kita pun telah pun berpuas hati dengan menggunakan 3D visualizer. So kita boleh menghasilkan Gerber data. So step yang pertama pergi pada file, kemudian pergi kepada pergi pada PCB layout. Pergi kepada PCB layout, kemudian pilih output. Seterusnya generate Gerber ataupun Excel files. Kemudian klik yes. So semua ni telah pun pas dan klik close. So ini dia tanya dekat mana folder yang kita akan yang Proteus akan letakkan. So katakanlah saya nak buat folder baru. So jadi daripada Learn Pro tadi saya buat folder baru Gerber data. Gerber data. So, Gerber data. Kemudian klik OK. So, jadi Gerber data akan masuk pada C drive saya. Kemudian pergi masuk pada folder Learn Pro dan seterusnya dia akan pergi kepada Gerber data. So jadi Gerber data akan pergi kepada folder Gerber data saya pada C drive. So yang lain ni kamu boleh antikkan. So top copper tidak perlu, bottom copper perlu, top stick tidak perlu sebab kita gunakan satu layer saja. Top resist pun tidak perlu. Top SMD pun tidak perlu. So jadi ini saja yang kita perlukan. Yang ini pun tidak perlu. So jadi Mac dan seterusnya kita boleh untuk Gerber format ni ada dua format. So jadi depends mana yang you all perlukan. So untuk kes saya ni untuk mesin LPKF, so kita pilih RS274X dan klik OK. So jadi kalau kita pergi kepada drive kita, C data, kemudian C Learn Proteus, seterusnya kita pergi kepada Gerber data. So jadi di sinilah kita punya file Gerber data berada. Jadi file ini bawa file ni masuk dalam thumb drive, kemudian tuan-tuan dan puan bolehlah berikan kepada technician untuk digunakan file ini untuk digunakan untuk buat PCB masing-masing. Okey, itu saja, sekian. Terima kasih dan selamat mencuba.